semua, saya Dr. Chan dari KK Kampa. So hari ini saya akan bagi satu ceramah kepada kamu semua tentang kebahayaan merokok dan juga satu topik sampingan tentang minda sihat. Sila beritahu jika tak boleh dengar saya, okey? So ceramah ini sebenarnya adalah satu program dari klinik kami setiap tahun. Kepada 6 sekolah untuk memberi kesedaran kepada kamu semua. Okey? Minta Cikgu Ali beritahu boleh tengok ke slide saya? Boleh nampak. Boleh ya? Ya, Saya okey. pelajar Ya, lain pun boleh respon ya. Boleh nampak. Ya. Okey, so saya akan mula dulu tentang kesedaraan bahaya merokok. Selepas ini saya akan membuka kepada soalan-soalan lah. Biasanya sebelum ini ada sekolah sebelum ini mereka ada banyak soalan nak tanya, so kami bagi masa untuk itu. So pertamanya saya akan memberikan sedikit statistik tentang orang yang merokok di kalangan rakyat kami dulu. So lebih kepada lelaki daripada wanita. Lebih kurang 50% lelaki Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas adalah perokok dan lebih kurang 20% remaja adalah perokok. So ini yang berkaitan kepada kamu semua, okey? Dan dalam kalangan 20% ini terdapat bahawa 85% remaja akhirnya menjadi ketagih kepada rokok. Dan dari segi kematian, dianggarkan 3,500 dari setiap 10,000 kematian setiap tahun di negara kita adalah berkaitan dengan merokok. Okay. Dan Pertubuhan Kesihatan Dunia kami, WHO, menganggarkan terdapat 1.1 bilion perokok di seluruh dunia, lebih kepada lelaki 47% dan 12% wanita. Okey. So sedikit fakta mengenai tembakau dan merokok. So ada 4 gambar di bawah. Ini ialah bentuk merokok. So ada rokok yang lebih common, cerut, tembakau pipe dan shisha. Juga ada satu lagi saya lupa tambahkan ialah vape, iaitu macam rokok elektronik. Tapi kebahayaannya pun sama dengan rokok jenis tradisional ini. So dalam negara kita sebenarnya ada banyak jenis bahan pengguna yang dihalang dadah. Tapi tembakau adalah satu-satunya bahan pengguna yang dibenarkan di sisi undang-undang kami. Walaupun bahan ini dibenarkan tetapi boleh mendatangkan ketagihan dan membunuh separuh dari penghisapnya. Dan untuk remaja adalah kesalahan jenayah jika didapati merokok atau membeli rokok atau memiliki bahan yang dihasilkan dari tembakau. Okay. So walaupun ini bahan pengguna yang dibenarkan sebenarnya, tapi di kalangan remaja adalah kesalahan jenayah. Okay, so kamu semua perlu berhati-hati ini. So okay, seterusnya saya akan membincang tentang apakah kandungan dalam rokok kami. So kandungan yang membawakan ketagihan ialah yang kelima, namanya nikotin. So walaupun seorang perokok rasa rokok ini memang tak sihat untuk saya, memang tak membawakan kebaikan apa-apa pun, tapi susah untuk mereka berhenti merokok walaupun
tahu keburukannya. Susah kerana bahan ini, nikotin, kerana ketagihannya kepada rokok adalah sebab bahan ini. Okay. Dan ada lagi bahan lain yang berjenis-jenis. Dan bahan-bahan ini apabila saya bincangkan lagi tentangnya, memang menakutkan kerana bahan ini juga ada kegunaan lain seperti tar ialah bahan buat jalan raya tapi ada dalam rokok kami juga. Okay. Dan amonia bahan dalam pencuci lantai, naftalin ubat gegat, ada racun anai-anai juga, arsenik, bateri, DDT, ubat nyamuk, formaldehyde yang untuk mengawet mayat, butane, gas yang boleh membunuh, metanol bahan pembakar rokok, hidrogen cyanide racun, turin bahan pelarut dan karbon monoksida sejenis gas lagi yang beracun. Setakat yang saya tahu, dalam rokok vape, yang rokok elektronik, tak ada sangat banyak jenis kandungan ini seperti rokok tradisional. Saya rasa mungkin ada nikotin sahaja dan bahan lain juga. Oleh sebab itu ada di kalangan rakyat kami rasa lebih sihat kan guna vape kerana ada kurang kandungan ini. Tapi nikotin pun itu membahayakan dan kandungan dalam vape itu pun sama teruk dengan rokok tradisional. So, apakah sasaran industri tembakau ini yang sedang menjualkan tembakau dan rokok kepada kami semua? So, sasaran mereka memang bukan yang bagus, yang bukan untuk memberi kebaikan untuk rakyat. Kerana mereka sedang menjual bahan pengguna yang dapat merosakkan kesihatan kami. Okay, so kami tak boleh trust mereka. Mereka menipu dan memutarbelikkan masyarakat supaya merokok dan mereka target kepada kanak-kanak dan remaja kerana mudah mempengaruhi mereka. Dan di kotak-kotak mereka selalu nak cuba menyembunyikan fakta sebenar rokok. Tetapi saya rasa sudah bertahun-tahun kerajaan dan Kementerian Kesihatan sudah berjaya untuk memastikan dalam setiap kotak memang ada gambar-gambar macam yang menakutkan seperti bara paru-paru, memberikan kesedaran kepada perokok bahawa inilah masalah kesihatan yang boleh mendatangkan kamu jika merokok. So, industri ini juga menjadikan rokok mudah dibeli oleh remaja dan sebagainya. So, mengapa remaja merokok? So, minta kamu semua dapat tahu tanda-tanda inilah supaya menghalang diri daripada merokok dan menghalang kawan-kawan juga. So, pertamanya sebab peribadi, macam ingin tahu atau ingin mencuba, ingin membuktikan diri sudah matang untuk merokok atau memberontak terhadap cikgu atau ibu bapa. Ada kedua sebab sosial, merasakan merokok itu cool, tekanan rakan sebaya atau nak beri ibu bapa, penjaga, saudara mara anda yang merokok, dan sebab persekitaran macam dipengaruhi media sosial dan mudah diperolehi oleh sebab itu sasaran industri tembakau. Okay. So, akibat merokok, memang ada 3 jenis akibat. Pertama ni ialah kepada kesihatan kami. Kedua ialah kepada orang lain yang menghisap rokok pasif kami. Dan ketiga ialah alam persekitaran. So, saya bermula dengan apakah kesan kepada kesihatan kami dulu. Kesihatan kami ada kesan jangka pendek dan kesan jangka panjang. Jika merokok bertahun-tahun tak ada berhenti, dan kamu akan dapat kesan jangka panjang itulah. So, saya bermula dengan kesan short term effects dulu. So, dari otak hingga
Ya, memang ada pelbagai anggota badan yang dilibat. Pertamanya ialah otak. So dalam kandungan rokok ada satu gas karbon monoksida yang bentuknya sama dengan gas oksigen. So itu mengelirukan badan kami untuk mengingat gas karbon monoksida ini rupa macam oksigen. So sel badan kami lebih lebih attach kepada karbon monoksida ini berbanding dengan karbon oksigen yang menyerap gas ini, walaupun gas ini nampak macam oksigen tapi bukan. So oleh sebab itu mengurangkan oksigen di otak kami dan otak tidak dapat berfungsi dengan sepenuhnya. Telinga, kerana merokok memang ada akibat kepada saluran darah. So jika ada kurang saluran darah terhadap telinga, bukan sahaja telinga tapi mungkin tangan, kaki, anggota badan lain boleh menyebabkan pekak jika kurang saluran di telinga atau di tempat lain akan jika saluran darah kurang kepada kaki pun akan menyebabkan sakit kaki dan sebagainya di sana lah. Untuk mata boleh mengganggu daya penglihatan. Mulut, kerana merokok melalui mulut kan, mengalami daya rasa yang tidak sedap pada bibir, lidah dan tekak. Nafas berbau, boleh dapat jangkitan mulut dan gigi menjadi kuning. Hidung ada kurang daya bau. Kulit muka cepat berkedut dan paru-paru kesukaran untuk bernafas dan mengurangkan tenaga untuk bersukan, naik tangga dan sebagainya. Okay, ini jangka pendek sahaja, tak sangat serius berbanding dengan kesan jangka panjang. Okay, so terutamanya ialah para, bukan sahaja paru-paru, walaupun asap itu mula menjangkiti paru-paru dulu, tapi juga boleh dapat bara payudara, mulut, tekak usus, boleh dapat penyakit jantung dan kencing manis darah tinggi akan menjadi lebih teruk. Stroke, penyakit paru-paru, jika ada lelah, ada bronkitis akan menjadi lebih teruk. Penyakit mulut dan gusi, ulcer, osteoporosis dan kemandulan. Okay. Jika berhenti merokok kan kesan jangka panjang ini memang jika sudah mengalami kesan-kesan ini dan seorang itu berhenti merokok boleh mengurangkan keterukan kesan-kesan ini. Tapi kesan ini sudah ada, tak boleh menghapuskan. Okay. Dan terakhir, pencemaran persekitaran. Puntung rokok yang dibuang rata-rata boleh mengakibatkan longkang tersumbat, boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes, boleh dapat pencemaran udara dari pembakaran ini dan menyumbang sebanyak 25% kepada kes kebakaran. Okay, so ada kesan kepada kesihatan kami, kesan kepada persekitaran dan juga ada kesan terhadap orang yang di sekeliling kami jika kami merokok. So ini panggilnya merokok pasif. Merokok pasif ialah apabila seseorang yang dihasilkan oleh perokok. Okay. So bagaimana menandangi dia? Jangan pergi dekat kepada orang yang merokok dan lebih baik juga dapat menasihati rakan-rakan atau ibu bapa yang merokok supaya berhenti merokok untuk kebaikan mereka dan untuk kebaikan kamu juga. Okay, so macam mana nak berhenti merokok? So kebaikannya ialah kesihatan lebih baik, pernafasan bertambah baik, stamina meningkat, lebih sihat, lebih diterima oleh masyarakat, boleh melindungi orang lain daripada kebahayaan merokok dari segi perokok pasif, menjimatkan wang dan melindungi persekitaran. Okay. So ini ialah 12 langkah atau petua untuk berhenti rokok yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini adalah 12 langkah yang kamu boleh buat sendiri di rumah.
sebenarnya langkah-langkah ini ialah untuk mengalihkan fikiran kamu dari merokok. So, pertamanya ialah menjauhkan diri daripada orang yang merokok, melengah-lengah masa, tunggu 5 minit atau sebentar sebelum kamu rasa nak merokok, mengelakkan diri daripada suasana atau situasi yang mendorong kepada merokok, minum air masak atau mandi dengan kerap, itu boleh mengalihkan fikiran juga, dan ada tolong sesetengah orang. Meditasi atau bersukan, menarik nafas panjang. So, kamu sedang buat aktiviti lain yang lebih berkesan daripada merokok. Dan menyibukkan diri, membasuhkan tangan selalu, mengunyah sesuatu seperti gula-gula getah, memohon doa, meregangkan otot. Okay? Ini adalah satu poster yang kamu boleh search online juga jika nak tengok lagi. So, jika langkah-langkah itu yang kamu sendiri cuba di rumah tak berkesan, kami di klinik kerajaan pun boleh menolong juga, kerana di sini kami ada satu klinik berhenti merokok yang hanya tengok orang yang nak berhenti merokok punya, berbuka kepada dewasa dan juga remaja. So, di sini kami ada informasi yang lebih banyak tentang rokok, ada kaunseling individu atau berkumpulan, dan didapati bahawa jika seorang perokok dapat sokongan dan bantuan dari perokok lain, mereka berjaya berhenti merokok. Jika kaunseling dan sokongan itu tak berkesan, kan, kami ada alatan juga macam terapi gantian nikotin, untuk patch dan gula-gula getah untuk tolong ketagihan terhadap nikotin. So, kamu dapat kandungan nikotin itu tanpa bahan-bahan lain yang bahaya dalam rokok. Ada ubat juga. So, tapi terutamanya mesej saya dari ceramah ini adalah untuk memberi kesedaran kepada kamu semua tentang kebahayaan merokok, dan dapat tahu tanda-tanda untuk yang mempengaruhi kalangan remaja untuk mengambil praktis ini yang tak baik. So, sebenarnya macam menghalang kamu semua daripada mula pun. Okay? So, berkata tidak kepada merokok. So, saya tahu memang susah sedikit untuk berkata tidak, kerana kami nak kawan-kawan kami untuk accept kami, kan. So, boleh dapat bantuan daripada cikgu, ibu bapa jika kamu rasa tak selesa lah, dan ada orang macam pressure kamu untuk merokok. Tapi yang penting ialah bertegas bila berkata tidak tanpa melukai hati atau perasaan orang lain. Saya rasa ini sahaja untuk ceramah merokok saya pada hari ini. Ada sesiapa yang ada soalan tentang rokok, atau ada sesiapa yang minat nak menghadiri klinik berhenti merokok kami? Atau kamu berfikir-fikir dulu jika ada tak? Sementara itu, saya akan bagi satu lagi topik yang ringkas tentang macam mana nak menangani stres. Okey, kerana saya rasa masa ini ialah masa yang memang tak biasa, luar biasa, kan, musim COVID ini. Kami pun tak ada pergi sekolah, ada ceramah atas talian melalui video conference. Memang perubahan persekitaran kami memang ada membawakan stres kepada kehidupan. So, ini ialah cara-cara yang saya boleh
beri untuk menenangi stres kamu jika ada mengalami sekarang. So, apakah itu stres? Stres adalah tindak balas fizikal, badan, emosi, perasaan dan mental. Biasanya kepada perubahan. So, stres berlaku apabila kita berasa risau atau tidak selesa. So, punca stres ada 4 punca. Pertamanya ialah diri sendiri. So, jika dari diri sendiri ini lebih senang untuk dikawal dan diubah kerana ini ialah faktor sendiri sahaja. Susah untuk berubah punca dari keluarga, sekolah dan persekitaran kerana itu di luar kawalan kami. So mungkin ketakutan boleh bawa stres, takut tentang pencapaian sekolah dan dalam peperiksaan dalam keluarga jika ibu bapa bergaduh atau ada relationship dengan ibu bapa tak sangat baik, itu akan membawakan stres juga. Sekolah dari segi punca cikgu dan kawan-kawan. Ya. Okay. So sebenarnya slide ini ialah, slide ini seterusnya tanda-tanda stres lah. Untuk mendapat tahu jika kamu sedang mengalami stres. Kerana kadang-kadang kamu ada rasa tanda-tanda ini tapi tak tahu apakah puncanya. So saya harap kamu dapat fikir tentang mungkin saya stres lah apabila kamu mengalami tanda-tanda ini macam jantung berdegup kencang, susah bernafas, cepat marah, tidak bergembira, tidak selera makan, tidak cukup tidur, hilang minat atau cuba mengasingkan diri. So, seterusnya, inilah penawar stres. So, apabila kamu pada masa itu rasa sangat risau, takut dan stres, ini ialah penawar yang kamu boleh buat pada masa itu. Tapi penawar ini adalah baik untuk masa itu sahaja. Tapi jika nak menenangi stres itu dengan betul-betul, perlu carikan apa puncanya dari diri sendiri, keluarga, rakan, cikgu, kerana itu yang boleh menenanginya dengan betul lah, kerana penawar ini untuk jangka masa pendek sahaja. So ini ialah suggestion dari saya yang apa yang kamu boleh buat, macam beribadat, bersiar-siar, membaca buku majalah, bersenam, hobi, mendengar muzik, bermeditasi. Ini maklumat ni adalah untuk menenangkan diri kerana pada masa itu kamu rasa sangat risau. Tapi saya rasa yang berkesan ialah apabila kamu berbincang dengan keluarga, guru atau kawan tentang apa yang kamu mengalami. Kerana itu ialah langkah pertama kepada dapat tahu apakah punca stres kamu. Okay. Saya rasa itu sahaja untuk ceramah saya hari ini, pendek sahaja. Ada apa soalan tak tentang stres atau merokok? Soalan sini dari Auni. Mengapa seorang isteri perokok lebih berisiko untuk mendapat kanser paru? Okey, so saya rasa soalan Auni ini berkaitan dengan masalah perokok pasif. So isteri perokok itu, perokok memang berisiko untuk dapat masalah kesihatan sendiri macam bara paru-paru. Tapi rokok dia boleh memberi kesan buruk kepada orang yang di sekeliling mereka, macam isteri, anak-anak. So isterinya juga berisiko untuk dapat kanser itu, tapi kurang berisiko daripada perokok aktif itu. So isteri ini memang isteri dan anak-anak keluarga dia memang lebih berisiko berbanding dengan seorang keluarga yang memang tak ada seorang yang merokok dalam keluarga itu. Ya.
Saya rasa kerana isteri itu dia menghisap atau menghidu rokok pasif itu tanpa disedari. Okey, doktor, saya ada satu soalan. Jika seorang pelajar tu, bapa dia seorang perokok, adakah dia mempunyai probability untuk jadi seorang perokok juga ataupun dia boleh menghindarkan diri daripada merokok? Boleh. Jika bapa dia seorang perokok, okey, boleh tak dia menghindarkan diri dia daripada merokok? Oh, okay, thank you Cikgu Ali. So, jika bapa dia perokok, memang anak dia lebih berisiko untuk merokok lah kerana mungkin anak itu ada relationship yang sangat close kepada bapa, nak mencontohi bapanya. So, mudahlah untuk mempengaruhi dia. So, ya, so soalannya sekarang ialah macam mana nak mengelakkan kan? Ya, macam mana nak mengelakkan daripada dia anak menjadi perokok juga? Saya rasa ini ialah masalah yang dari segi cikgu, doktor, sedikit susah lah untuk kami mengelakkan kerana kami tak berada dalam rumah itu. So ini ialah satu masalah yang perlu ditangani dalam rumah mereka. So sebenarnya ibu bapa perlu bertanggungjawab dan tak merokok supaya tak mempengaruhi anak-anak mereka. Tapi kami tak boleh beritahu ibu bapa untuk jangan merokok. The best solution would be untuk harapkan ibu bapa sedar tentang kebahayaan perokok pasif kepada anak-anak. So dengan itu mereka merokok di luar kawasan rumah dan mungkin cuba merokok di tempat yang anaknya tak boleh tengok supaya tak expose terlalu banyak kepada rokok ini. Ya. Dalam sekolah kan ada macam persatuan cikgu dan ibu bapa ke? Ya, kat sekolah kita ada lah. Kita memang ada melakukan macam-macam lah disiplin, panggil kaunselor, kaunseling untuk pelajar yang merokok kan. Dan kalau merokok memang kita ambil tindakan. Jadi masalah bila kita tanya pelajar, salah satu pelajar cakap bapa pun dia pun merokok. Jadi itu yang satu masalah pada pihak sekolah lah. Kan? Jadi kita nak ambil tindakan pun sebab setengah tu dari sekolah rendah lagi yang ada sudah merokok kan. Darjah 5, darjah 6, dia masuk sekolah menengah pun dia susah nak kawal masalah tu. Okey, kita cuba boleh ambil tindakan untuk di dalam kawasan sekolah lah. Jadi bila di luar tu kita pun memang tak boleh buat apa lah kan. Itu saja. Harap Majlis Ceramah macam ni boleh membantulah kepada pelajar tersebut. Ya, saya faham masalahnya sekarang kerana kami tak boleh beritahu ibu bapa jangan merokok kan. Kami hanya ada kuasa untuk beri kesedaran kepada generasi remaja ini supaya jangan mencontohi gejala yang tak sangat bagus untuk kamu. Ya, hanya memberi kesedaran sahaja yang kami boleh buat kerana kami tak boleh kawal apa yang menjadi di rumah. Tapi harap ibu bapa dapat bertanggungjawab dan jangan cuba tak merokok sangat banyak di depan anak-anak mereka. Okay? Yalah, itulah kita harapkan. Okey. Okey, ada soalan dari Ika. Adalah perokok pasif lebih berbahaya berbanding seorang perokok tegar?
Perokok aktif yang adalah lebih berbahaya kerana mereka yang aktif merokok kandungan rokok ke dalam badannya. Tapi kami tak boleh lupa tentang kesan-kesan terhadap perokok pasif juga. Jika tak ada soalan, saya boleh berhentikan program ini masa ini. Okey, ada soalan lagi tak murid-murid? Kalau ada soalan lagi boleh tanya. Kalau tak ada, kita stop di sinilah ya, Cikgu Doktor ya. Okey, kalau kita tunggu dulu. Kalau tak ada, kita akan berhentilah di sini. Tak ada, Saya nak kata terima kasih memberi peluang saya cakap hari ini. Okey, jadi terima kasihlah kami ucapkan kepada pihak doktor. Okey. Dan nanti kalau kita bersemuka, saya rasa baik doktor datang ke sekolah tu rasa lagi mudah lah kan. Dan kita boleh kumpulkan ramai pelajar, dengar penerangan terus daripada doktor lah. Okey. Okay, jadi kami ucapkan terima kasih lah pada pihak pada Dr. Chan dan juga klinik kesihatan Kampa ya. Okey. Jadi itu salah saja. Saya ada satu soalan. SMK Sentosa ada ke di sini? Ada. Okey. No. Okey. Okey, tak apa. Oh, ada satu lagi soalan. Apabila seorang perokok sudah mendapat penyakit, adakah ia boleh dijangkiti oleh individu lain? Okey, soalan bagus. So sebenarnya penyakit-penyakit yang saya terangkan tadi macam parah paru-paru, lelah, masalah jantung, tulang itu semua bukan penyakit yang boleh berjangkit orang lain punya. Bukan macam COVID yang boleh menjangkiti orang lain. Ini adalah penyakit tidak berjangkit. Memang tak boleh pas kepada orang lain. So jika kamu ada masalah ini, tak boleh ada kesan terhadap orang lain. Hanya ada kesan terhadap orang lain jika kamu merokok di depan mereka. Itu sahaja.